Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini apa yang saya akan terangkan adalah berkenaan dengan isometrik kepada ortografik. Okay, untuk isometrik, okay, let's say kita ada satu gambar rajah isometrik seperti terlukis di sini, dan isometrik yang kita akan tukar kepada ortografik iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan kanan. Okay. Biasanya tiga pandangan yang penting, kanan ataupun sisi, atas, hadapan ataupun dan juga sisi. Tiga ni penting lah. Okay. Pandangan atas yang ni, kalau kita tengok pandangan atas daripada pandangan hadap atas daripada sini, ni yang kita akan nampak pandangan atas. Kalau kita nak tengok pandangan sisi, pandangan kanan, itulah pandangan kanan bahagian ini, dan pandangan belah kiri, pandangan hadapan adalah pandangan belah ini. Okey. So, seterusnya saya akan terangkan di mana. Okey, inilah objek yang kita akan gunakan untuk menukar gambar rajah isometrik kepada ortografik. Okey, isometrik terbagi pada dua, iaitu third angle projection dan seterusnya adalah first angle projection. Dua jenis projection ni dia mempunyai bentuk yang sama, cuma kedudukan dia yang berbeza. Okey. So, dan kita ada dua jenis view, itu pandangan daripada belah kiri sebagai pandangan hadapan, atau juga pandangan daripada belah kanan sebagai pandangan hadapan. Okey, nanti kita akan terangkan lebih lanjut dah. Okey, sekarang ni kita tengok pada view daripada A. View daripada A. View daripada A di mana dia adalah third angle projection. So, kita tengok macam mana dia buat. Bagaimana cara dia buat. Nampak macam laju, tapi tak apa. Nanti saya akan terangkan lah secara lanjut. Ini adalah seimbas lalu lah. Okey, dah siap. Okey, kita akan terangkan cara dia macam mana. Okey, cara dia. Cara pertama sekali adalah kita tengok di manakah kedudukan front view tersebut. Kalau dibagi huruf ni tak semestinya A, tak semestinya A. Mungkin dia boleh pergi huruf lain lah, K, Z ke huruf. Tapi for this case kita ambil sebagai A lah, A sebagai front view. Dan kita ada lagi dua view yang penting, iaitu view daripada belah kanan. View daripada belah kanan, right view. Dan yang terakhir adalah view daripada top view. Sekarang kita dalam bentuk lukisan isometrik. Sekarang kita nak tukar kepada ortografik. Okay, pertama sekali untuk menukarkan drawing isometrik kepada ortografik, apa yang kita perlu buat? Kita kena buat satu cross. Dan kemudian apa step? Step yang kedua adalah kita kena cari sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah, jika ia adalah third angle projection, so dia akan berada di belah bawah. Kalau third angle projection, from view dia daripada A, sudut dia adalah kalau third angle projection, sudut adalah belah atas. Kalau first angle, sudut adalah belah bawah. Third angle projection, sudut adalah belah atas. Kalau front view, dia akan berada di belah sukuan yang pertama lah. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Okey. Apa yang penting, sudut 45 darjah ni dia akan setentang dengan pandangan hadapan. Dia akan setentang dengan pandangan hadapan. Okey, kita kena ingat. Okey, itu third angle projection. Untuk third angle projection,
pandangan atas akan berada di kedudukan atas dan juga pandangan kanan akan sentiasa berada di belah kanan. Ini penting Tapi ini hanya untuk view A. Kalau untuk view B, dia lain sikit lah. Okey. Atas tetap akan berada di atas. Kanan akan tetap berada di kanan. Hadapan dia akan tetap berada di hadapan. So, seterusnya, apa yang kita nak melukis, kita boleh melukis menggunakan pandangan kanan dahulu ataupun pandangan hadapan dahulu. Tapi untuk kes ini, kita akan mulakan dengan pandangan hadapan lah. Okey, so kita lukis. So, disebabkan kita tak ada skala yang betul for this case, kita anggapkan sebagai 10, katakanlah unit ni 10 mm sebanyak satu kotak dan 20 mm untuk dua kotak, dan 50 mm untuk 5 kotak, and so on and so forth lah. So kalau ada kertas kotak, boleh guna kertas kotak lah. Alright, so seterusnya apa yang kita kena buat? Okay, kita mulakan dengan garisan front view lah. Okay, front view, kalau kita tengok dari sini, kita akan nampak satu garis lurus lah kat bawah. Lepas tu, garis yang atas ni naik ke atas. Lepas tu, garisan ke kiri. Dan garisan ke bawah. Okey, garisan kita anggarkan dahulu. Lepas tu, kita turun ke bawah. Kalau kita ikutkan, ini adalah 20, 20, 20. Sebenarnya 6 kotak. Ini 60, 6 kotak. Ini 10. Sebab 50 tolak 60, dia akan jadi 10. 10, satu kotak ke kiri dan 5 kotak ke bawah lah. Sebab sini 10, sini 60. So, maknanya sini adalah 50. So, 5 kotak ke bawah. Lepas tu, kita 5 kotak ke kiri lah. Okey. Dan cukupkan. So, sekarang kita dapat bentuk L terbalik. Seterusnya, garisan yang kita kena buat adalah garisan yang inilah. So, 20 kat sini. Garisan ini menegak dan menegak. Menegak dan juga garisan menegak. Seterusnya adalah garisan yang kita tak nampak, iaitu garisan yang ini dan juga garisan yang ini. So, kalau tak nampak, dia akan jadi hidden line. Hidden line dia akan jadi garisan yang putus-putus. Yang pertama yang sini dan juga yang pertama yang dekat sini. Sini ke sini 10, sini ke sini 10 lah. Sebab diameter dia adalah 40. Okay. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita kena unjurkan garisan-garisan ni lah. Unjurkan garisan yang mana ada bucu, yang bersilang, yang ada tajam tu, kita unjurkan dia. Kita unjurkan dia ke kanan dan juga ke atas. Iaitu ke kanan, unjuran ke atas. Okey. Seterus itu kita nak mula melukis dengan pandangan atas lah. Pandangan atas. Okay. Kalau pandangan atas, garisan belah sini adalah garisan yang inilah. Sebanyak 6, turun 6. Lepas tu, turun ini sebanyak 2. Sebanyak 2. Yang ini sebanyak 2. 2 kotak. Lepas tu, naik 1 kotak. Lepas tu, ke kanan 2 kotak. Lepas tu, ke bawah 1 kotak. Dan ke kanan 2 kotak. Sebanyak 20 Okay. Lepas tu, garisan yang ni, yang kita nampak ni, tarik ke atas dan daripada sini sampai ujung sana. So, kita akan nampak pandangan atas. Kemudian, seterusnya garisan yang inilah. Yang ini. Inilah garisannya. Seterusnya, garisan putus-putus yang kita tak nampak daripada atas ni. Hidden line. Yang itu dan juga belah sini dan juga belah sini. Okey. Dan seterusnya, kita nak lukis pandangan daripada pandangan belah kanan lah. Pandangan belah kanan. Okay. Macam biasa kita kena unjurkan lah. Garisan yang belum ada, kita akan unjurkan ke kanan lah. Daripada sini untuk menyentuh garisan sudut 45 darjah ni. Okay. Kena pastikan 45 darjah. Kalau tak 45 darjah, nanti gambar aja dia akan jadi macam panjang sikit lah. Ataupun pendek sikit. Okay, so daripada sini, titik persilangan ni kita tarik ke bawah. Titik persilangan tarik ke bawah. Titik persilangan tarik ke bawah. Titik persilangan tarik ke bawah. Dan kita akan nampak satu shape lah. Satu bentuk lah. Okay, satu bentuk kotak. So, ini adalah pandangan hadapan. Pandangan belah kanan. Okay, pandangan belah kanan macam tu. So, kita akan buat garisan kotak dan kita bulatan. Garisan kotak.
dan juga bulatan lah. Okay, itu bulatan. Kemudian garisan putus-putus yang kita tak nampak belah belakang ni, belah belakang. Yang ni sebenarnya adalah garisan putus-putus. Belah belakang ni satu, belah belakang ni sebab dia ada garisan yang ni. Yang ni. Ada sebab dia selari yang ni, so dia inilah garisan putus-putus dan juga garisan yang ni lah, yang menurun ke bawah ni. Alright, itu untuk third angle projection untuk view A. Sekarang kita pergi ke seterusnya iaitu first angle projection. Okey, apa beza first angle projection dengan third angle projection? So, kita boleh tengoklah untuk seterusnya lah. So, pertama sekali macam biasa, step pertama, kita kena buat garisan cross tu semuanya. Okey, garisan cross. Dan kedua, kita tengok, sebelum tu kita tengok dulu lah, kat mana front view dia. Front view, macam biasa, belah A. Apa anak panah yang tunjukkan itu adalah front view lah. Mana-mana anak panah itu adalah front view. Tapi untuk case yang ni, biasanya dalam soalan dia akan bagi satu anak panah saja. So anak panah tu akan mewakili pandangan hadapan. Okey. Yang ni saya tambah. Saya tambah supaya kita dapat faham lah. So yang ni adalah pandangan belah kanan dan juga pandangan belah atas. Okay, so step pertama mula-mula kita buat cross. Step yang kedua, kita kena buat sudut 45 darjah. Okey, sudut 45 darjah. Macam mana kita nak tahu sudut 45 darjah ni? Okey, sudut 45 darjah untuk first angle projection, dia akan berada di belah bawah. Dia akan berada di belah bawah. Kalau macam third angle, dia akan ada belah atas. Sekarang itu beza dia lah. Okey, yang kedua, perbezaan dia adalah kedudukan view, tiga-tiga view terbabit yang ada dalam ni. Front, right dan top. Dia akan jadi terbalik. Okey. Okey, pertama buat cross, kedua sudut 45 darjah, ketiga adalah tentukan kedudukan front view. Front view akan sentiasa pandangan hadapan akan sentiasa bersetentang dengan sudut 45 darjah, iaitu di sinilah. Okey. Kemudian top view, right view, pandangan belah right, dia akan berada di belah kiri kita lah. Belah kiri. Rujukan kita adalah front lah. Front, maknanya dia akan berada di belah kiri front. Walaupun ditulis pandangan belah kanan. Tapi kedudukan dia akan berada pada belah kiri. Kemudian pandangan atas akan berada di sebelah bawah. Ini apa yang saya maksudkan terbalik. Okey, seterusnya. Kita mulakan dengan pandangan hadapan dulu lah. Macam tadi. Pandangan hadapan. Macam biasa. Itu garisan ni. Garisan yang ini. Okay. Garisan yang ini. Kemudian garisan putus-putus. Yang kita nampak daripada tepi ni. Okay. Dan juga garisan putus-putus belah sini lah. Belah sini. Okay. Alright. Kemudian kita unjurkan garisan-garisan. Unjuran ni. Ke kiri, mana yang tajam tu kita dapat. Yang ni kena ambil. Lepas tu unjuran ke bawah pula. Belah sini, garisan ni, garisan yang ini dan juga garisan yang inilah. Alright. So seterusnya kita boleh mulalah. Sama ada nak mula dengan top dulu ataupun right dulu. Okay, kita boleh mulakan. Let's say lah kita nak mula daripada right view. Right view ataupun top view. Kita nak mula daripada top view lah. Okay, pandangan atas. Garisan yang ni, lepas tu kita sambung 20 sini, kemudian naik 10, kemudian ke kanan 20, kemudian turun 10, kemudian ke kanan sebanyak 20. Okay, kemudian yang ni, garisan yang ni, straight dari situ, akan naik ke atas, dan daripada bucu ni sampai bucu sana, dia akan bersambung. Walaupun kita nampak ketinggian berbeza, tapi kalau kita tengok pada pandangan dari belah atas, dia akan nampak satu ketinggian yang sama lah. Alright, seterusnya adalah garisan yang inilah, garisan yang itu. Kita kena buat garisan yang itu dan juga garisan putus-putus di mana yang belah sini dan juga belah sini. So kalau kita tengok, ini adalah logik akal lah, dia bercantum lah. Yang ni lekuk ni, kalau kita tengok kat sini, dia akan jadi macam ini penting lah, supaya nak tentukan sama ada drawing kita tu betul ataupun tak. Okay, seterusnya, bila kita dah dapat lukisan kat sini, kita buat lukisan garisan unjuran lah, extension line. Sini sampailah dia bertemu dengan garisan 45 darjah.
Lebih sikit tak apa. Dan juga di sini. Kemudian barulah kita tarik dia naik ke atas. Supaya dia menegak ke atas lah. Situ tegakkan garisan tu sampai dia cross garisan yang terakhir. Yang paling atas sekali. Alright, so kita akan dapat shape untuk bentuk pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan hadapan, kita mulakan garisan ini. Lepas tu garisan yang belah situ. Okey, lepas tu garisan atas ni. Lepas tu garisan yang ke bawah ni. Kalau garisan yang ini dan juga garisan ini dan juga garisan ini, dia tak nampak sebab dia selari lah, selari. So dia walaupun dia hidden line, dia selari, so kita boleh abaikan dia buat. Okay. Kemudian sebab dia dah ditutupi oleh garisan objek. Kemudian adalah garisan yang ni, garisan bulatan. Buat bulatan dia. Okey. Bulatan dia kita boleh anggarkan lah. Yang ni 10, yang ni 10 lah. So bulat, so di tengah-tengah kat sini, so dalam 20 sini, 20 sini, 20 sini, 20 sini. Kita bulat, kemudian kita buat garisan putus-putus lah. Untuk hidden line kat belakang dan juga yang dekat belah sini. Okey. So siap untuk view A, first angle dan juga third angle. Sekarang kita pergi ke view daripada B. Okey, view daripada B. Okay, view kita mulakan dengan third angle projection. Okay, macam yang kita cakap tadi, apa benda kena tentukan lah, kena tentukan dia punya front view tu. Okay, view from B. View from B, so anak panah yang ditanya dalam soalan itu adalah menunjukkan front view kita. Dia menunjukkan front view kita. Okay, front view, so maknanya belah sini akan jadi left view. Dia bukan lagi right view, dia akan jadi left view. Pandangan belah kiri kita lah. Dan dia akan juga pandangan belah atas. So 3 view tu penting lah. So untuk third angle projection macam biasa, mula-mula kita mulakan dengan cross. Lepas tu kita buat garisan 45 darjah. Okay, garisan 45 darjah untuk third angle projection. Kalau dia belah sini, dia akan berada di belah sana lah. Dia ada belah sana. Dia macam front view dia macam cross itu. Cross ke situ. Front view ke sini, dia ke sana. Third angle, dia punya sudut 45 darjah tu, garisan sudut 45 darjah tu adalah sentiasa berada di belah atas. Cuma kita kena tengok lah. Kalau front view dia belah sini, cross dia dekat, garisan 45 darjah belah sini. Kalau front view dia dekat belah sini, garisan 45 darjah akan berada belah sini lah. Okay. Okay, seterusnya kita tentukan front view. Front view akan sentiasa setentang dengan garisan 45 darjah ni lah. Kemudian kita kena lukis, tentukan di mana kedudukan left view dan juga top view. Left, okey, macam biasa third angle projection, dia akan left akan sentiasa berada di belah left, belah kiri. Top akan sentiasa berada di belah top. Dia tak terbalik macam first angle. Okey, top, so. Okey, yang case yang ni kita boleh mula mana-mana lah, sama ada nak mulakan daripada left view ataupun kita mula dengan front view. Tapi kalau kita mula dengan left view, dia akan sama macam tadi. So untuk case yang ni saya akan mulakan dengan front view. Okay, front view ada 6. Kalau ada kotak kata kotak, kita buatlah bentuk 6 kotak ke kiri, 6 kotak ke atas, 6 kotak ke kanan dan juga 6 kotak ke bawah. Okay. Ke kanan 6 kotak, ke atas 6 kotak, ke kiri 6 kotak dan cukup 1 kotak. 60 kali 60 ataupun 6 kotak kali 6 kotak lah. Kemudian kita buat garisan bulatan tengah-tengah. Mula-mula kita kena cari dia punya garisan tengah lah. So kalau ada kotak-kotak mudah kita tentukan kat mana kedudukan tengah-tengah bulatan lah. Okay, so kalau untuk case yang ni kita boleh gunakan jangka lukis lah. Kita gunakan jangka lukis untuk dapatkan bulat. Kalau gunakan pensil biasa ataupun ketat benda bulat, dia masalah dia setiap soalan bulatan dia tak sama. So the best is, yang terbaik adalah gunakan jangka lukis lah. Okay, jangka lukis kalau mana ada yang ada jangka lukis tu boleh guna. Ataupun boleh je kalau nak pakai apa nama ni, sketch bentangan, tapi tak cantik lah. The best is gunakan jangka lukis lah. Okay, kemudian garisan putus-putus yang belah belakang ni yang kita tak nampak belah sini, so dia akan jadi hidden line putus-putus.
dan juga garisan ke bawah ni putus-putus. Yang ni yang kita tak nampak. Yang ni sebenarnya kita tak nampak juga, tapi dia bertindih dengan garisan yang ni, so dia hidden line dia tak nampak. Okey. Alright, seterusnya adalah kita unjurkan garisan-garisan lah. Yang sini, yang sini, yang sini pun kita unjurkan sebab yang ni dia sama. Kebetulan sama. Kalau tak, kena tambah juga garisan kat sini. Dan juga garisan yang ni lah. Unjurkan. Seterusnya, unjurkan yang garisan seterusnya. Yang ni, yang bawah ni. Yang sini dan juga garisan yang sini. Okey. Okay, lepas tu barulah kita tentukan nak melukis kat mana. Okay, yang ni cara terbaiklah kita mula dengan left. Top ni kita tentukan kemudian. Saya akan tunjukkan apa beza top view A dengan view B. Alright, kita ambil garisan yang ni. Sama macam tadi, mulakan garisan 6 kotak ke kanan, 6 kotak ke atas, 1 kotak ke kiri, 5 kotak ke bawah, 5 kotak ke kiri, 1 kotak ke bawah. So, bentukkan terbalik. Kemudian ada 2 kotak ni, 20 ke bawah, garisan ke bawah dan garisan ke bawah. Garisan ke bawah dan juga garisan yang ke bawah. Alright, kemudian kita tengok hidden line, garisan yang putus-putus hidden line. Maknanya garisan hidden line adalah kat sini lah. Yang ni kita nampak daripada sini. So, hidden line belah sini dan juga belah sini. Hidden line. Okay, garisan unjuran kena buat nipis lah. Jangan buat tebal, kita buat nipis. Okay, putus-putus. Okay, siap untuk left view. Dan juga pandangan belah atas pula. Okay, pandangan belah atas kita mula-mula melukis dengan garisan yang ni lah. Yang sini. Kita lukis. Okay, ya. So sebelum tu kita, okay, sorry. Saya tak boleh unjurkan lagi. So, unjurkan yang ni. Kita unjurkan garisan dia. Unjurkan garisan dia. Unjurkan garisan dia. Unjurkan garisan dia. Yang ni. Unjurkan naik ke atas. Yang ni. Unjurkan sampai di gunung situ. Yang ni. Unjurkan sampai di sana. Lepas tu kita melintangkan garisan ni. Kat mana titik pertemuan garisan tu lah. Lurus. Okay. Yang sini. Yang sini. Yang sini dan juga yang situ. Okey. Seterusnya barulah kita nampak overall picture lah untuk pandangan belah atas. Okey, kalau kita tengok pandangan belah atas, kotak ni akan berada di mana? Kotak ni akan berada... ini penting. Ini penting. Kalau pandangan kat sini, kotak ni akan berada, tengok. Lekuk kat sini, lekuk kat sini. Kotak ni akan berada di sini, yang lekuk. Bentuk C terbalik ni. Dia akan berada di sini. Dia tak sama macam tadi. Macam tadi dia berada di sini. So, tapi kotak tu sekarang akan berada di sini lah. So, kita mula lukis daripada bawah dulu. Pandangan sini adalah pandangan belah sini lah, garisan ni. Garisan yang ni adalah garisan yang ini. Lepas tu, naik ke atas. Naik ke atas yang tu. Lepas tu, sini ke sini. Situ dan sini ke bawah. Sebanyak 20. Lepas tu, ke kanan 10. Lepas tu, ke bawah 20 lagi. Lepas tu, ke kiri 10. Dan juga ke bawah 20. Kita dapat satu bentuk lekuk ni. Kalau lukisan awak tak kena lekuk, tak kena extension line tu, something wrong. Something wrong. There is something wrong. Dia memang patut kena dengan garisan unjuran ni. Dia kena bucu. Patut kena bucu dia. Kalau tak kena tu something wrong. Kalau macam tengah-tengah, kecuali bulat lah. Macam bulat, dia ambil bucu-bucu bulat lah. Hujung-hujung bulat. Kalau untuk garisan lurus, dia pasti kena bucu. Macam kita tengok sebelum ni, dia akan sentiasa kena bucu. Okay, seterusnya adalah garisan yang ini. Kalau kita pandang kat sini lah, dia punya, kita tengok kat sini, garisan yang ni adalah bentuk macam ni lah. Okay, garisan yang ni. Dan seterusnya adalah garisan putus-putus lah, di mana yang sini, belah sini, tak nampak tepi ni, dan juga tepi ni. Iaitu serenjan dengan yang ni lah. Sorry, bukan serenjan, dia segaris dengan yang ni. Alright, itu untuk third angle projection, view B. Okay, third angle projection, view B. Sekarang kita pergi ke case yang seterusnya, first angle projection, view B. Okay, view B dari belah sini, B from view. Of course, kat sini, belah sini adalah left view dan top view akan sentiasa berada di belah atas. Belah sini adalah belah kiri kita lah. Front view. So, right view dah tak ada sebab right view ni, dia dah jadi front view. Okay, so macam biasa step pertama buat cross.
Step kedua adalah kita kena cari kedudukan kita kena cari kedudukan first angle garisan sudut 45 darjah. Okay, garisan sudut 45 darjah kalau untuk first angle dia akan berada di belah bawah. Dia akan berada di belah bawah. So for this case sebelah mana? Belah bawah kanan ke belah bawah kiri? So kita tengok kat mana kedudukan front view tu. Kalau front view tu berada di belah kanan, so garisan dia akan berada di belah kanan. Okay, sebab tu ada front view. Lepas tu ada left view dan juga top view. Okay, contoh kalau kita tak tahu nak mana tentukan garisan ni, tak apa. Sebab yang penting kita tahu first angle projection, yang punya garisan dia akan berada di belah bawah. Kalau third angle, garisan sudut 45 darjah akan berada di belah atas. Tapi kita tahu kiri ke kanan. Okay. Kalau kita tak tahu kiri dan kanan, kita tengok dulu kat mana view yang kita ada. Okay, front view. So front view kita akan berada di front. Front mungkin confuse lah. Mungkin kamu confuse front berada belah sini ke ataupun belah sini. So untuk case yang ni, kita tengok front view. Cuba kita letak front view dekat sini. Okay, front view kat sini. Lepas tu kita letak left view di belah sini. So kalau kita tengok, kita ingat balik, first angle projection, view dia akan terbalik. So front view, left front ni sebagai apa? Sebagai kita punya reference, rujukan. So left ni berada di sebelah left, belah kiri. Betul? So maknanya salah lah. Dia tak sepatutnya sama. So maknanya left ni kena berada di belah kanan. Atau memang automatik dia akan jadi belah bawah. Atau berada di belah bawah front. Jangan di bawah left, bawah front. Front adalah rujukan kita. Okay, left view akan berada di belah kanan. Pandangan kiri akan berada di belah kanan. Pandangan atas akan berada di belah bawah front. Inilah rujukan kita. Main reference adalah front. Itu penting Kalau tidak, drawing akan jadi salah. First angle projection, dia akan terbalik. Sudut garisan 45 darjah akan berada di belah bawah. Okay. Kalau ingat dua tu, insya-Allah dah tahulah kat mana satu yang kita nak buat. Sama ada front view, kat mana kita nak letak front view, left view dan juga top view. Sama juga untuk view B, sama juga. Tapi kena ingatlah. View B dia, untuk view A. View A dia ada right view. So first angle dia akan terbalik, right berada left akan top akan di bottom. Tapi for this case adalah view from B. Tak sesuai B, mungkin ada huruf lain, P, Q, R, S, T, U, whatever huruf lah. So, for this case, dia ada left view akan berada di kanan, front view akan dia ada hadapan, front view akan di sini, dan juga top view berada di bawah. Okay, so seterusnya kita mula lukis lah. Untuk top view ni biasanya kita buatlah sekali lah, sama ada kita mulakan daripada front ataupun daripada left. For this case, kita mula daripada front lah. Front macam biasa, naik ke atas. Bentuk kotak, lepas tu cari titik tengah dan buat bulatan diameter 20, diameter 40 ataupun radius 20. Kalau nak jangka lukis, radius dia separuh daripada meter lah. Ok, seterusnya kita buat garisan hidden line dekat bawah tu ni hijau dan juga garisan hidden line yang sini. Seterusnya kita unjurkan lah garisan sini ke kanan dan juga ke bawah lah. Ok, ke bawah dulu yang sini dan juga garisan yang ni dan juga garisan yang ni. Dan juga kanan juga kita unjurkan dia yang sini, yang putus-putus ni, ke yang atas ni dan juga yang sini. Okay, kemudian kita start melukis pandangan belah kanan. Pandangan belah kiri. Pandangan belah kiri dia akan bentuk L terbalik juga sama. Okay. Garisan yang ni, yang bawah ni. Sebab yang ni sebenarnya dia, kalau kita tengok dari sini dia sama-sama ketinggian. Kalau kita tengok dari sini. So garisan ni naik ke atas 66. Satu kotak, 5 kotak, 5 kotak dan 1 kotak ke bawah. Okay, right. Seterusnya kita buat garisan ni 2 kotak. Maksudnya 1, 2. Andaikan yang 2 kotak lah. Kalau biasa cara terbaik kena ada garisan 2 kotak lah. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat adalah garisan putus-putus. Iaitu yang kita tak nampak dekat sini, belah sini. So, kita kena buat yang putus-putus untuk lubang ni. Untuk lubang ni dan juga untuk lubang ni. Seterusnya, kita kena unjurkan garisan-garisan yang ada sampai dah dikena dengan 40 darjah. Garisan ni unjurkan.
unjurkan yang ni, unjurkan yang ni, dan unjurkan yang ni. Dan satu lagi, unjurkan yang ni. Lepas tu kita tarik ke kiri, melintang sini 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 ke kiri. Okey, sekarang kita dah nampak overall picture untuk top. Kalau kita tengok pandangan yang dia ada, sekarang kadang-kadang kita confuse kedudukan yang garisan kat mana sebenarnya. Okey. Garisan yang ni sebenarnya, kalau kita tengok dia diunjurkan, kita tengok kat mana diunjurkan. So dia diunjurkan ke sini, diunjurkan ke sini. Maknanya garisan yang ni, dia akan berada yang kat sini lah. Okey. Nanti kita tengok kemudian. Yang sini, pandangan sini. Yang lekuk ni, lekuk ni berada ke mana? Yang lekuk ni. So lekuk ni sebenarnya dia akan berada di belah sini. Okey. Itu penting, unjuran ni penting sebab dia membantu lukisan-lukisan seterusnya. Okay, kita lukis dulu daripada bawah ni, dari sini. Okey, lepas tu naik daripada sini ke sana. Lepas tu daripada belakang ni ke sini. Dan sini ke sini. Berarti dua kotak, ke kanan satu kotak. Dia dah ada lah garisan bentuk itu. So kita follow je. Situ dan juga ke situ dan juga ke situ. Habis. Kemudian garisan tadi lah yang saya cakap tadi, garisan yang kita tengok kat sini, diunjurkan kat sini. Inilah garisan ni. Okey. Seterusnya, garisan putus-putus, iaitu yang ni lah, yang kita tak nampak kat sini. Kalau kita pandang daripada atas. So, ini adalah garisan putus-putus lah. Sini lah juga garisan. Okey, siap untuk first angle projection, view daripada B. Okey, sekarang kita nak buat comparison untuk satu objek ni untuk 4 drawing yang berbeza. Okey, kita recap balik apa yang kita buat hari ni. First angle, triangle. Okey, so kita nak bandingkan antara third angle projection yang kita buat mula-mula sekali tadi, hasil dia, dan juga first angle projection. Itu hasilnya. Kalau kita tengok dekat sini, so drawing dia sama. Contoh kita tengok front view sama, front view dia untuk sama. Right view pun sama, top view pun sama. Cuma berbeza dia adalah kedudukan. Top akan berada di top, right akan berada di right, front akan dia berada pada pegang rujukan lah, setentang dengan garisan 40 darjah. Ini adalah third angle projection. First angle projection, top berada di bawah, right berada di belah kiri. Pandangan kanan berada belah kiri. Ini untuk view belah A. So, sekarang kita tengok pada view pada belah B. Okay, view pada belah B, sudut ni pada belah kiri, atas, front, top dan juga left. Okay, front akan sentiasa front, akan rujukan setentang dengan sudut ni. Lepas tu, top akan sentiasa berada di atas, left akan berada di belah left. Seterusnya adalah first angle projection, view B. Front view yang ni, front view, left view sama, top view pun sama. Cuma kita tengok close. Third angle projection untuk view A dan juga third angle projection untuk view B. Kita tengok apa beza dia. Okey, tengok top. Top dia berada di belah kiri, yang ni top dia berada di belah kanan. Right dia berada di belah kanan. Ini left dia akan berada di belah. So samalah. So apa yang beza dia top? Top kita tengok bentuk dia. Dia berpusing. Dia berpusing daripada sini ke sini. Dia akan berpusing sebanyak 90 darjah. Front view sama. Front view dia bertukar. Front view dia akan jadi right view dekat sini. Kalau kita tengok case yang ni, right view untuk point view A, pandangan akan jadi front view untuk view B. Right view A akan jadi front view untuk view B. Right view front view A akan jadi left view untuk view B. Tengok balik. Okey. Right view A akan jadi front view untuk view B. Right view dah, pandangan belah kanan untuk A ni akan jadi pandangan depan untuk B. Itulah maksud dia. Okey, pandangan depan untuk A, pandangan depan untuk A, front view untuk A akan jadi pandangan sisi kiri untuk view belah B. Kiri dia ni, sisi untuk B ni. Bentuk sama, cuma ke jenis desain yang berbeza. Yang atas, bentuk dia lain, dia akan berpusing 90 darjah, tapi dia akan maintain lah top dia akan, cuma dia akan berpusing
ikut jam sebanyak 90 darjah. Itu beza dia. Untuk third angle view A dengan third angle view B. So, kita tengok untuk first angle view A dengan first angle view B pun sama. Top dia berpusing sebanyak 90 darjah. Itu saja. Perbezaan dia, so boleh tengok dekat sini lah perbeza dia. Okey, so itu saja untuk kelas isometrik kepada ortografi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat menjaga.